Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Bisyukri bin Ma'ruf atas bimbingan yang telah diberikan serta memberi peluang kepada kami untuk menghasilkan bahan bantu mengajar BBM. BBM yang telah dihasilkan diberi nama sebagai Smart Wheel Visual Pro. BBM yang telah dihasilkan bertujuan untuk kegunaan murid berkeperluan khas yang mengikuti kelas pendidikan jasmani di dalam aliran perdana di sekolah rendah. BBM yang dihasilkan untuk murid berkeperluan khas yang mengalami masalah penglihatan seperti penglihatan buta sepenuhnya, buta warna, rabun jauh dan juga rabun dekat. Berikut merupakan hasil ciptaan kami iaitu Smart Wheel Visual Pro. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hafizah binti Syafi'i dari kelas 5 PISMP PJ1. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan BBM saya dan rakan saya bina ini yang diberi nama sebagai Smart Wheel Visual Pro. Di mana kenapa saya dan kawan saya menamakan Smart Wheel Visual Pro? Kerana alat bantu mengajar ini digunakan oleh murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan. Okey, kami mengutamakan masalah penglihatan iaitu dari segi buta dan buta warna, buta sepenuhnya, rabun jauh, rabun dekat. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada manual penggunaan Smart Wheel Visual Pro. Okey, pelajar perlulah memutar Smart Wheel ini dan pelajar perlu melihat di mana anak panah ini terarah. Okey. Contohnya, anak panah ini terarah di kawasan di kad yang berwarna merah. Okey, pelajar tersebut perlulah merasai. Dia yang pertama dia perlu rasa dulu penanda ni tunjuk dekat arah mana. Okey. Dia akan rasa, lepas tu dia akan pergi dekat perkataan tulisan braille ni. Tulisan braille ni dibina dengan menggunakan diamond. Okey. Jadinya pelajar tersebut dia perlu merasa dengan menggunakan hujung jari beliau. Okey, dia akan merasa. Contohnya perkataan di sini adalah berguling. Jadi dia akan mengeluarkan kad ini dan akan tunjukkan di sini. Okey, bagi pelajar yang mempunyai masalah rabun jauh pula, dia akan lihat dari jauh perkataan apa yang terdapat di kad yang berwarna merah ini. Okey, manakala pelajar yang buta warna pula, dia perlu melihat kad yang berwarna merah ini adakah berwarna merah atau berwarna pink, dan dia perlu juga melihat perkataan yang terdapat di sini. Okey, bila contohnya perkataan berguling, sama juga dengan pelajar yang buta sepenuhnya tadi, apabila dia merasa perkataan berguling dan pelajar buta warna dan rabun dekat serta rabun jauh tadi mengetahui perkataan yang terdapat di bahagian-bahagian ini, mereka perlu melakukan aktiviti tersebut. Contohnya aktiviti berguling. Jadi murid-murid tadi perlu melakukan aktiviti berguling bagi melaksanakan aktiviti dengan menggunakan Smart Wheel Visual Pro ini. Okey, setakat itu saja penerangan bagi menu penggunaan Smart Wheel Visual Pro. Sekian, terima kasih. Antara kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh BBM yang telah kami hasilkan ialah: yang pertama, melibatkan penggunaan pelbagai warna yang dapat menarik minat murid. Yang kedua, menyelesaikan hampir 50% masalah pembelajaran melibatkan masalah penglihatan murid. Yang ketiga, dapat memberikan pemahaman kepada murid tentang konsep sesuatu perkara semasa belajar seperti pergerakan lokomotor.
Yang keempat, dapat mencetuskan minat murid di mana peralatan BBM yang digunakan menjadi penggalak kepada murid untuk fokus dalam pembelajaran. Yang kelima, BBM yang dihasilkan ini dapat memberi pengalaman kepada panca indera murid melibatkan penglihatan dan juga sentuhan murid. Lakuan motor merupakan kajian bidang sains tentang pergerakan dengan gaya yang ditampilkan serta mekanisme peningkatan fungsi sistem-sistem menerusi proses persediaan fizikal serta menuju ke arah pengekalan gaya persembahannya. Bidang kajian pembelajaran motor ialah satu bidang kajian penguasaan kemahiran pergerakan hasil daripada latihan. Pembelajaran motor sebenarnya mempunyai hubungan antara pergerakan hasil dan juga latihan. Kaitannya BBM yang dihasilkan dengan lakuan motor ialah berdasarkan model yang dipilih. Model yang dipilih ialah model Fitt-Prosner 1967. Model Fitt dan Prosner menekankan 3 tahap, iaitu tahap yang pertama ialah tahap kognitif lisan, tahap yang kedua adalah tahap asosiatif dan tahap yang ketiga ialah autonomous. Tahap yang pertama, iaitu tahap kognitif lisan, merupakan satu tahap yang memerlukan arahan dengan jelas dan mentafsir maksud yang disampaikan. Pelaku cuba untuk membina konsep keseluruhan kemahiran motor dan belajar melalui pengumpulan informasi melalui deria, pemerhatian, maklum balas, verbal dan juga otot. Juga melibatkan banyak pembelajaran cuba jaya. Ia juga merupakan tahap awal dan baru dalam satu kemahiran. Hal ini dapat ditekankan dengan penggunaan BBM dalam pembelajaran tersebut, di mana guru perlu memberi arahan dengan jelas dan guru perlu memberitahu pergerakan atau kemahiran yang perlu dipelajari dan guru perlu menekankan atau mengajar murid daripada satu kemahiran yang mudah kepada kemahiran yang susah, seperti pergerakan lokomotor daripada berjalan kepada berlari, dan guru perlu menerangkan peraturan-peraturan permainan serta cara untuk bermain dan BBM yang telah dihasilkan. Tahap yang kedua iaitu tahap asosiatif, di mana peringkat ini memerlukan seseorang itu memilih strategi dan kaedah yang terbaik, di mana peringkat ini juga berlakunya pengekalan pencapaian dan seseorang berupaya untuk mengenal pasti pencapaian yang tidak sesuai dan cuba untuk mencari penyelesaian baru dan berupaya mengenal pasti kesilapan yang berlaku. Pada tahap ini, murid memilih kaedah dan strategi lakuan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor seperti yang diarahkan oleh guru. Pada peringkat ini juga, murid akan mengenal pasti kesilapan atau kesalahan yang dilakukan semasa melakukan pergerakan lokomotor dan melakukan pertambahbaikan pada masa akan datang. Tahap yang ketiga iaitu tahap autonomous, di mana tahap ini murid menguasai sepenuhnya kemahiran dan melakukan kemahiran secara automatik, di mana peringkat ini merupakan peringkat kemahiran yang tertinggi dan pergerakan pelaku adalah stabil. Pelaku juga perlu menumpukan perhatian terhadap persekitaran dengan lebih teliti dan berupaya untuk membuat pembetulan kendiri dan pengubahsuaian segera. Pada tahap inilah di mana BBM yang dihasilkan akan digunakan untuk menguji tahap kemahiran yang dikuasai oleh murid. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Halim bin Abdul Wahab atas bimbingan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut kaitan bahan bantu mengajar Smart Wheel Wizard Pro terhadap psikologi murid. Okey. Kita pergi kepada membantu kesediaan murid melalui BBM yang dihasilkan. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan tadi? Dengan ayat tadi? Okey, iaitu kesediaan belajar murid yang berbeza memerlukan layanan yang berbeza dari pihak guru. Terdapat beberapa langkah yang dibuat oleh pihak guru untuk memastikan setiap murid benar-benar bersedia untuk belajar. Tujuannya supaya murid-murid mendapat keselesaan dan bertambah seronok untuk belajar.
Okey, antara langkah-langkah adalah seperti guru haruslah memilih isi kandungan yang sesuai bagi kelas yang berlainan. Contohnya seperti murid berkeperluan khas. Aktiviti-aktiviti yang diberikan juga haruslah berbeza. Bagi murid-murid yang cerdik latihan, yang berkemahiran dalam aktiviti, dalam melakukan latihan, yang lebih mencabar harus diberikan supaya dapat mengukuhkan lagi kemahiran yang dikuasai. Manakala bagi murid-murid yang lemah pula, guru haruslah memberi tunjuk ajar yang lebih atau mengajar dengan berulang kali agar murid itu menjalani aktiviti serta matlamat pelajaran itu dapat dicapai. Okey. Seterusnya kita pergi kepada guru juga boleh menggunakan pelbagai jenis sumber pengajaran dan pembelajaran seperti Smart Wheel Visual Pro yang kami hasilkan ini. Okey, bagi memenuhi keperluan-keperluan murid yang berbeza kesediaan belajarnya. Okey. Kepelbagaian aktiviti turut membantu kesediaan belajar murid melalui aktiviti yang dirancang menggunakan BBM ini. Okey, guru juga haruslah mempelbagaikan aktiviti seperti mengadakan kumpulan semasa menggunakan BBM ini. Guru juga boleh membenarkan murid-murid memilih rakan-rakan sendiri supaya keselesaan belajar dapat dirasai oleh murid-murid. Guru tidak boleh memilih ahli kumpulan untuk mereka yang boleh menyebabkan perasaan mereka tertekan semasa belajar. Jadi kalau belum apa-apa lagi, belum berlakunya lagi sesi PDP tu, murid dah stres sebab kumpulan tak sama, kumpulan tak nak dengan orang yang dia suka. Okey. Seterusnya, selain itu, alat bantu mengajar ini juga dapat menolong menarik minat murid kepada sesuatu mata pelajaran seperti subjek pendidikan jasmani. Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada kesediaan murid itu sendiri. Okey. Oleh itu, guru pendidikan jasmani haruslah memberi kesediaan belajar murid untuk merancang dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai sepadan dengan kebolehan murid itu sendiri. Okey, kita pergi kepada sosiologi dalam sukan pula adalah merupakan bidang kajian yang mengaplikasikan konsep sosial untuk melihat dan memahami apa yang berlaku dalam sukan. Ia juga bertujuan untuk memahami interaksi yang wujud antara individu dalam pasukan dan mereka yang berkaitan dengan dengannya. Contohnya seperti guru pendidikan jasmani, jurulatih, murid, pengurus, sukan dan sebagainya. Okey, elemen-elemen yang terkandung adalah seperti bekerjasama, toleransi serta hormat menghormati antara individu lain, dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu itu. Perkara ini dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran menggunakan BBM Smart Wheel Visual Pro ini kerana ianya boleh dilaksanakan dalam kumpulan. Pengertian bagi psikologi sukan pula adalah proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota. Nilai-nilai masyarakat tempat ia menjadi anggota ialah ia dapat diterap melalui aktiviti pengajaran yang diadakan menggunakan BBM tersebut. Teori sosial dalam sukan pula adalah sebenarnya terdapat pelbagai teori sosial dalam sukan, tetapi yang dipilih adalah teori fungsionalis. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan teori fungsionalis ni? Masyarakat ialah satu sistem yang terdiri daripada kombinasi benda, bahan dan manusia yang berbentuk keseluruhan masyarakat. Masing-masing saling berhubung kait dengan dan saling membantu. Hal ini dapat diterapkan melalui penggunaan BBM tersebut. Perubahan dalam satu bahagian akan mengubah bahagian-bahagian lain sehinggalah tercapai titik keseimbangan. Sukan menggalakkan integrasi sosial dan dalam kumpulan, komuniti dan pasukan semasa melaksanakan aktiviti menggunakan BBM yang dihasilkan. Integrasi sosial dalam kumpulan dapat dibentuk. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.